bagaimana Tuan Wow buat duit. Okey, saya tulis point bagaimana Tuan Wow buat duit sangat banyak, okey, tanpa henti, okey, setiap bulan. Nampak? Saya buat 2 point. Bagaimana Tuan Wow buat duit sangat banyak yang pertama dan tanpa henti setiap bulan. Kawan-kawan kena tahu benda ni. Benda ni sangat asas. Bisnes Tuan Wow ni, dia bukan macam bisnes lain. Kita kena faham. Sebab apa? Dalam bisnes Tuan Wow ni, kita kena tahu. Konsep dia sangat simple. Kita buat duit boleh jadi sangat banyak dan duit yang kita dapat tu tanpa henti setiap bulan. Kebanyakannya bisnes yang kita buat, kalau kita jual satu barang, okay, contoh, saya jual satu barang, saya jual apa ni kita panggil saya tak nak tulis dekat sini, saya tak tahu macam mana nak explainkan kepada kawan-kawan. Okay, tapi saya tunjukkan dekat sini saja. Okay, saya nampakkan gambaran kepada kawan-kawan. Katakanlah kalau saya jual satu barang, katakanlah saya jual handphone. Saya jual handphone. Okay, saya jual handphone. Handphone ni kalau saya jual, katakanlah saya beli pada harga 1,000, saya jual harga 2,000. Saya untung berapa? Saya untung RM1,000. Kalau saya nak untung RM5,000 macam mana? Saya kena jual 5 unit. Saya kena jual 5 unit. Bulan depan saya nak untung RM5,000 lagi macam mana? Bulan depan saya kena jual 5 unit. Bulan depan lagi saya nak dapat untung RM5,000 macam mana? Saya kena jual lagi 5 unit. Maknanya setiap bulan saya kena maintain jual 5 unit untuk saya terus dapat untung RM5,000 setiap bulan. Sampai bila saya akan terus jual? Jawapan dia simple kawan-kawan. Jawapan dia sampai bila-bila saya akan terus jual. Sebab kalau saya nak terus dapat duit, saya kena jual setiap bulan. Sampai bila-bila. Konsep dia sama macam kita kerja. Kalau kita ada kerja, kita ada gaji, katakan gaji kita RM10,000. Bagaimana kita nak dapat gaji tu tiap-tiap bulan RM10,000? Jawapan dia simple. Kerja setiap bulan. Pastikan kita tak berhenti kerja dan pastikan kita kerja setiap bulan, maka setiap bulan kita akan dapat RM10,000 tu. Itulah kita panggil kerja dan bisnes yang pendapatan dia adalah aktif. Tapi ada tak satu bisnes yang kita boleh dapat duit tu tiap-tiap bulan tanpa kita perlu bekerja? Contoh, saya jual handphone. Saya tahu jual 5 unit dapat untung RM5,000. Okey, bulan ni saya jual 5 unit. Bulan depan saya tak nak jual. Boleh tak saya nak dapat RM5,000? Bulan depan lagi saya tak nak jual, saya nak dapat RM5,000 juga. Bulan depan saya tak nak jual, saya nak dapat RM5,000 juga. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kena jual. Tak jual tak dapat untung. Apa bisnes yang kita boleh dapat untung macam tu? Tanpa jual pun kita dapat untung. Ada? Kita buka petrol pump. Kita buka satu petrol pump, contoh Petronas ke Shell ke kan. Kita letak satu bisnes kat situ, confirm setiap hari ada orang datang isi minyak punya. Minyak adalah satu keperluan. Orang nak pergi kerja confirm isi minyak. Jadi tiap-tiap bulan, kita tak payah nak paksa orang isi minyak. Confirm ada orang isi minyak punya. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari ada orang datang isi minyak. Kita akan terus dapat duit. Betul? Okey. Saya bagi lagi contoh. Kita jadi tokek beras. Kita keluarkan beras, confirm ada orang beli. Sebab apa? Beras adalah makanan asasi semua orang. Mesti ada orang beli beras sebab orang nak makan beras, orang nak makan nasi. Okey, apa lagi? Kita sewa. Kita beli rumah banyak-banyak, kita sewa pada orang. Kalau sekali orang dah sewa, confirm tiap-tiap bulan dia bayar sewa. Sebab kat mana dia nak berteduh? Dia akan terus bayar sewa. Inilah kita panggil passive income. Ada satu lagi. Kita letak duit dalam satu tabung ataupun kita letak duit dalam satu fund yang bagi dividen tinggi. ASB ke 6%, tabung haji ke 3%, 4%. Contoh ASB 6%. Okey, kita letak 1.2 juta dalam tabung tu. Setiap tahun dia akan bagi kita dividen 6%. Bermaksud dia akan bagi kita RM60,000. Maknanya satu tahun kita dapat RM5,000. Satu bulan kita dapat RM5,000 lah lebih kurang. Kalau satu tahun dia bagi kita dividen RM60,000, satu bulan kita dapat RM5,000 lah. Tapi tuan-tuan fikir, macam mana nak pastikan 1.2 juta ada dalam tabung ASB kita? Cuba tuan-tuan fikir, macam mana kita nak pastikan ada rumah banyak untuk bagi kita duit sewa setiap bulan? Kalau satu rumah kita boleh untung sewa RM100, RM200. Kalau kita nak dapat RM2,000, kita kena ada 10 biji rumah sewa. Satu biji rumah mungkin RM200,000, RM300,000. Macam mana kita nak ada 10 biji rumah? 3 juta, 2 juta. Kita nak buka petrol pump. Kita kena labur modal lebih kurang 1 ke 2 juta. Ada ke modal kita nak keluarkan tu? Jadi modal dia keras.
Sebab apa? Sebab kita akan dapat pendapatan pasif berterusan. Kalau kita tak nak keluarkan modal yang keras, kita jual lah barang-barang yang untung 1,000, beli 5 unit dan setiap bulan kita kena terus jual. Itu cara dia. Kita ada pen. Satu batang pen ni kita boleh untung RM1. Kita nak dapat 2,000 untung. Jual 2,000 pieces. Bulan depan nak dapat 2,000, jual lagi 2,000 pieces. Boleh tak kita tak nak jual, tetap dapat untung 2,000 pieces? Tak boleh. Jadi, dia ada pro, ada con. Kita nak dapat pasif, modal kena keras. Kita nak dapat aktif, okey. Modal tak nak keras, kita buat jual barang yang keuntungan dia aktif. Itu cara dia. Tapi ada satu bisnes yang modal dia kecil, dia boleh bagi kita pendapatan pasif. Apa dia? SIM card tone wang. SIM card tone wang. Berapa modal dia? RM12. Dengan RM12, kita daftar sekeping SIM card, kita dah ada ID kita, dan kerja kita apa? Kerja kita hanya ajak saja orang guna SIM card tone wang. Setiap kali orang top up SIM card tu, kita akan terus dapat duit. Bayangkan tuan-tuan, orang tu, kalau dia dah guna SIM card tu, dia dah selesa guna SIM card tu, agak-agak dia akan top up sekali ke? Ke dia top up 2 kali? Ke dia top up 3 kali? Cuba tuan-tuan tanya pada diri tuan-tuan sendiri. Tanya pada diri kita sendiri. Selama kita hidup, kita dah guna handphone dah berapa tahun? Itu yang pertama. Yang kedua, tanya diri kita sendiri. Agak-agak sampai bila kita akan guna handphone? Adakah kita akan guna handphone sampai bulan depan? Ataupun sampai tahun depan? Ataupun sampai 10 tahun depan? Ataupun sampai kita mati? Fikirkan kawan-kawan. Jadi di sinilah peluang lubuk untuk kita buat duit pasif. Tahu tak? Antara orang yang terkaya dekat dalam dunia ni, pernah dahulu, nama dia Carlos Slim Helú. Dia pernah menjadi seorang manusia yang terkaya dekat dunia. Apa bisnes dia? Bisnes dia bukan macam Bill Gates. Okey? Bukan macam Mark Zuckerberg. Bukan macam kita panggil Jeff Bezos kan. Sekarang orang yang terkaya dekat dunia. Bisnes dia bukan bisnes yang produk dia bermarketkan dekat satu dunia. Contoh macam Mark Zuckerberg, Facebook, semua satu dunia guna. Tapi bisnes dia apa? Bisnes telco. Hanya bisnes telco, supply SIM card. Orang pakai SIM card telco dia. Hanya bermarketkan dekat Mexico saja, tapi dia jadi orang yang terkaya dekat dunia. Nampak tuan-tuan? Dekat dalam Malaysia, berapa ramai bilioner, orang yang terkaya dekat dalam Malaysia ni, kebanyakannya dalam top 10, mereka ada berkecimpung dalam bisnes telco punya industri. Kita nampak AirAsia, siapa orang paling kaya? Tony Fernandez. Bila kita tengok Tony Fernandez, dia kaya sebab apa? AirAsia. Sebenarnya tuan-tuan tak tahu, dia ada bisnes telco juga. Apa bisnes telco dia? Tune Talk. Kita fikir orang kaya siapa yang kita kenal? Anandan Krishnan. Kita fikir bisnes dia apa? Astro. Sebenarnya tuan-tuan tak tahu. Dia ada satu lagi bisnes besar. Maxis. Jadi ini yang saya nak nampakkan kepada tuan-tuan. Kita tahu orang kita, contoh orang bangsa Melayu kan. Contoh siapa nama dia, Bukhari. Kan? Bukhari kan? Dia kalau kita kenal, dia antara orang Melayu lah yang paling kaya sekali dekat dalam Malaysia. Dia juga pernah berkecimpung dalam bisnes industri telco. Jadi kat sini kawan-kawan saya nak nampak, bisnes telco ni, dia punya peluang sangat besar. Jika tidak tuan-tuan, daripada berpuluh tahun dulu, sampai sekarang, masih orang guna handphone tuan-tuan. Daripada handphone sebesar-besar, sampai sekarang smartphone, semua dalam handphone pasti ada SIM card. Bila ada SIM card, pasti semua orang akan top up. Okay. Dulu, waktu kita kecil dulu, telco ada berapa? Hanya ada Celcom, Maxis, Digi. 3 je. Tapi sekarang ada berapa tuan-tuan? Sekarang ni ada puluh. Celcom, Maxis, Digi, Tune Talk, U-Mobile, XOX lah, apa kejadah, macam-macam. Sampai ada telco yang tuan-tuan tak kenal pun ada. Itu bermaksudnya, potensi dalam bisnes telco ni, ramai orang dah nampak. Korporat dah ramai nampak. Kita yang orang-orang bawah ni, kita tak nampak kan. Jadi sebab itulah, okey. Sebab itulah sebenarnya kita kena nampak dalam peluang ni. Kita jangan tengok orang lain. Kita kena fokus pada apa yang kita dah nampak. Tuan-tuan, bisnes ini adalah bisnes yang modal rendah tapi kita boleh dapat untung tu berpanjangan. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ada satu orang kawan saya ni, nama dia Syamim. Dulu waktu tahun 2014-2015, dia sama-sama buat dengan saya. Dan sekarang tuan-tuan, sudah 3 tahun dah dia tak buat. Dan dia sekarang ni sudah berkahwin. Daripada dia bujang dulu sampai sekarang dia dah berkahwin. Dah ada anak dah. 3 tahun dah tak jual SIM card. Tuan-tuan tu apa benda dia buat?
Dia tak buat apa-apa tuan. Dia tak buat apa-apa. 100% pendapatan dia hanya bergantung kepada Tuan Wow. Dan sampai sekarang Tuan Wow bayar dia commission. Sebab apa Tuan Wow bayar dia commission? Sebab orang-orang yang guna SIM card dulu yang dia daftar, sampai sekarang masih guna handphone. Masih top up setiap bulan. Tuan-tuan nampak tak? Itulah kita panggil kuasa passive income. Kuasa passive income. Ramai kawan-kawan saya pada tahun 2014 dulu tuan-tuan. Saya tanya dia, commission masih dapat lagi? Masih dapat lagi. Tak masuk akal orang tak nak top up handphone dia. Tak masuk akal. Jadi sebab itu saya nampakkan potensi kepada tuan-tuan. Apa bisnes yang tuan-tuan buat ni sangat besar potensi. Cuma tuan-tuan jangan berputus asa, ramaikan saja pelanggan. Jadi konsep dalam bisnes ni sangat simple. Kerja kita hanya ramaikan saja pelanggan. Kita daftar sebagai pengguna SIM card Tuan Wow. Kerja kita ramaikan saja pelanggan. Daftarkan siapa saja, ajak dia guna SIM card Tuan Wow. Dulu kita guna SIM card Celcom, bila kita guna sedap line dia laju, kita ajak family kita pakai Celcom. Kita tukarkan semua family kita Celcom. Soalnya Celcom bayar kita tak? 1 sen pun dia tak ada bayar kita. Kita dulu dekat sekolah waktu kita belajar, kita suka dengan SIM card Maxis. Kita ajak kawan kita bondong-bondong pakat-pakat semua pakai SIM card Maxis. Tapi Maxis ada bayar kita tak? Tak bayar. Dia suruh kita top up tiap-tiap bulan ada lah. Tak ada 1 sen pun dia bayar. Tapi bila kita dah pakai Tuan Wow, bila kita ajak orang lain, keluarga kita, kawan kita guna SIM card Tuan Wow, company Tuan Wow, dia nak bayar kita tau. Dia bukan bayar kita bagi kita kredit. Dia bukan bagi kita lucky draw, bukan. Dia bagi kita cash. Dia masuk terus dalam akaun bank kita setiap kali orang top up. Biasanya, bila kita nak jadi introducer, bila masa ni kita nak jadi referral, kita promotekan satu produk tu, bila kita promote, orang tu pakai barang tu, biasanya company tu dia akan bayar kita sekali je. Commission untuk kita sebab kita perkenalkan barang. Contoh, saya jual kereta. Satu orang beli kereta, saya dapat commission. Saya jual rumah. Jadi ada ejen hartanah, saya jual rumah. Satu orang beli rumah, saya dapat commission. Commission tu one time sahaja tuan-tuan. Boleh tak saya jual rumah, tiap-tiap bulan orang tu bayar sewa, tiap-tiap bulan saya dapat? Tak boleh. Saya jual kereta, tiap-tiap bulan orang tu isi minyak, tiap-tiap bulan orang tu hantar servis, bayar, dia dapat commission. Tak dapat. One time saja. Biasanya dalam satu bisnes, kita jadi ejen, kita jual produk orang, biasanya syarikat akan bayar one time saja. Tapi dalam Tuan Wow, dia bukan one time. Dia akan bayar every time. Tiap-tiap kali orang tu top up, tiap-tiap kali kita dapat untung. SIM card Celcom, SIM card Maxis, SIM card Digi, banyak SIM card lain, bukan dia tak ada ejen. Dia ada ejen tuan-tuan. Dia ada ejen. Ejen dia yang tuan-tuan tengok dekat kedai-kedai tu. Kedai Maxis, kedai Celcom. Untuk jadi ejen, modal dia keras tuan. 200,000 ada. 100,000, 200,000 ada. Pasti ada. Itu modal dia untuk jadi pengedar sah untuk suatu telco tersebut. Tapi kita modal kita RM12. Dia menjual, keuntungan dia daripada mana tuan-tuan? Keuntungan dia daripada jualan SIM card. Satu SIM card kalau dia boleh untung RM2, RM3, kalau orang beli 100 keping SIM card dia dapat RM300. Itu untung sekali tuan-tuan. Setiap kali orang top up dia tak dapat duit. Tapi kita modal RM12, kita dapat untung bukan daripada jualan SIM card semata-mata saja, tapi kita akan dapat untung setiap kali orang top up. Tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak untung yang sekali jual SIM card tu kata, atau tuan-tuan nak untung setiap kali orang tu top up? Ini yang saya nak nampakkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kena buka minda tuan-tuan. Nampakkan apa kerja yang tuan-tuan buat sekarang. Tuan-tuan akan dapat terus pendapatan tu berkali-kali setiap bulan. Sampai bila-bila punya tuan. Ini yang saya nak nampakkan kepada tuan-tuan. Okey. Benda ni. Alright. Ini baru mukadimah saja. Mukadimah saja saya nak bagi tuan-tuan nampak. Apa benda yang tuan-tuan buat ni adalah satu benda yang luar biasa. Jangan difikir susah. Kalau tuan-tuan fikir susah, sampai bila-bila susah. Tapi tuan-tuan fikir, ini adalah peluang, satu-satunya peluang untuk tuan-tuan dapat pendapatan pasif. Kalau tuan-tuan tak ada pendapatan pasif, kita sampai bila-bila akan terus kerja tu. Sampai bila-bila kita akan terus kerja. Okey? Sampai bila-bila kita akan terus kerja. Jadi sebab itu kita kena ada satu pendapatan pasif. Tak ada pendapatan pasif, kita akan kerja sampai bila-bila. Jadi bina pendapatan pasif dari sekarang. Kita nak bina dengan pendapatan yang murah, dengan modal RM12, daftar sebagai pengguna, kita mula dengan Tuan Wow. Alright. Okey, saya terus. Tak naklah lama-lama. Okey. Okey. Jadi saya akan terangkan kepada kawan-kawan macam mana sebenarnya SIM card Tuan Wow ni buat duit. Sebenarnya. Okey. Saya buka dulu StreamYard. Saya share yang ini. Okey. Okey, alright. Okey. Alamak.
Sekejap Baik. Sekejap. Okey. Sekejap. Saya akan tunjukkan daripada segi dia punya persen-persen komisen dahulu supaya tuan-tuan nampak berapa persen tuan-tuan akan dibayar komisen lah. Benda tu sangat penting. Okey. Alamak, kenapa dia tak keluar ni? Tuan-tuan nampak tak? Dia tak keluar lah. Sekejap, saya check sekejap. Sorry. Okey, dia dah keluar. Okey, saya buka reflektor. Okey, kejap saya check. Korang dah tengok belum? Okey. Alright. Okey, siap. Okey, sekarang ni saya tunjukkan. Okey, konsep dia sangat simple. Kenapa saya cakap modal 12 ni? Okey, apabila kita daftar sebagai pengguna syarikat Tun Wow, kita nak beli syarikat Tun Wow. Kita nak beli singkat Tun Wow. Singkat Tun Wow ni, minta maaf tulisan saya ni memang agak buruk sikit. Okey, dulu kecil-kecil tak nak cantikkan nombor, tak nak cantikkan tulisan. Singkat Tun Wow ni harga dia RM12.50. Okey, biasanya tuan-tuan akan dapat siap buku sekali lah, buku panduan lah. Biasanya saya akan supplykan buku pocket book. Pocket book. Okey, RM12.50 termasuk ni. Tuan-tuan akan dapat SIM card. Nama SIM card tu adalah SIM card Lite. Okey, SIM card Lite ni memang harga dia RM12.50. Siap buku lah, siap pocket book. Okey, RM12.50 ni, tuan-tuan akan jadi apa? Tuan-tuan akan jadi pengguna. Bila tuan-tuan daftar, beli je SIM card Lite tu, harga dia RM12.50, tuan-tuan daftar sebagai pengguna SIM card tu, maka bila tuan-tuan daftar sebagai pengguna, tuan-tuan akan dapat ID tuan sendiri. Inilah ID tuan-tuan. Macam contoh, macam saya, ID saya 656468. Nanti tuan-tuan akan dapatlah ID tuan-tuan berapa, 19 berapa ke. Macam saya, kenapa ID saya 656? Saya adalah ahli yang ke-656,468. Bayangkan. Saya adalah ahli yang ke-650,000. Kita ada hampir 2 juta. Sekarang ni ID dah 1.9 million. Dah hampir 2 juta dah. Okey. Market masih besar tak? Market masih besar lagi. Sebab apa? Sebab pengguna handphone dekat dalam Malaysia ni ada 30 juta. 30 juta pengguna handphone. Sekarang 2 juta pun tak sampai lagi. Okey, market sangat besar. Kenapa saya cakap market sangat besar? Kalau tuan-tuan boleh daftarkan 100 orang pun, tuan-tuan punya komisen dah 4 angka dah. Dah ribu-ribu dah setiap bulan. Baru 100. Baru 100 bukan 1000 baru 100. Kita ada 30 juta pengguna handphone. Okey. Jadi apabila tuan-tuan daftar saja sebagai pengguna SIM card Tun Wow, tuan-tuan daftar SIM card Lite. SIM card Lite harga dia RM12.50. Okey. Tuan-tuan daftar sebagai pengguna Lite. Okey. Jadi tuan-tuan punya komisen, ini tuan dah daftar sebagai pengguna SIM card Tun Wow. ID tuan contohlah, ID tuan-tuan adalah 1901010. Saya bagi contoh, ini ID tuan-tuan. Okey. Apa kerja tuan-tuan? Tuan-tuan daftarkan semua orang-orang yang tuan-tuan kenal, family ke siapa ke, daftarkan semua bawah ID tuan-tuan ni, 1901010. Itu adalah ID tuan. Jadi setiap daripada kita confirm ada ID. Orang yang guna SIM card Tun Wow pasti ada ID. Tak kira lah walaupun dia nak guna SIM card saja ke, dia akan ada ID juga. Okey. Jadi tuan-tuan daftarkan semua ada ID tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan daftarkan semua direct tuan-tuan ni bawa ID tuan-tuan, ini kita panggil tier 1. Syarikat akan bayar kita di tier 1 adalah sebanyak 5% komisen. 5% komisen. Jadi katakan kalau satu orang yang kita daftar ni, contoh ini ayah ni top up RM50. Okey. Kita akan dapat 5%.
Jadi kita akan dapat RM2.50. Okey, katakanlah kalau dia top up RM100, darat 5%, maka kita dapatlah RM5. Kalau dia top up RM10, kalau 5%, kita dapatlah RM50. Dia macam tu. Okey, tak kira berapa nilai dia top up pun, kita tetap akan dapat komisen juga. Tetap akan dapat komisen juga. Tak kira. Kalau dia top up RM1 sekalipun, kita tetap dapat komisen juga. Bukan tunggu dia langgan pelan, tapi setiap kali dia top up, kita tetap dapat komisen. Itu kelebihan singkat Tuan Wow. Okey, jadi kalau satu orang top up RM50, kita dapat 5%, kita dapat RM2.50. Bayangkan kalau kita ada ibu, kita ada isteri, kita ada anak, kita daftarkan semua. Di sini, kita boleh daftarkan seberapa banyak tanpa limit. Tiada limit, infinity. Saya sudah daftarkan lebih kurang dalam 500 orang dekat darat, dekat tier 1 saya. Tuan-tuan boleh daftarkan tanpa had. Lagi rajin tuan-tuan buat, daftar lagi ramai. Bila lagi ramai tuan-tuan daftarkan, lagi banyak jumlah top up, maka lagi banyaklah komisen tuan-tuan akan terima. Nampak dekat situ? Dia tak ada limit. Maka siapa rajin daftarkan ramai orang, dialah orang yang paling banyak komisen. Dan tuan-tuan ingat, tuan-tuan kena ingat, komisen yang tuan-tuan dapat ni, orang ni, dia bukan top up dengan tuan-tuan. Dia boleh top up dekat mana-mana saja. Pergilah mana-mana saja, top up je DG, tuan-tuan tak pasal-pasal komisen masuk dalam akaun bank. Tak kira berapa nilai dia top up pun, komisen tetap masuk dalam akaun bank tuan-tuan. Dia top up 50, dia dapat kredit 50. Okey, tapi keuntungan yang syarikat dapat, syarikat bagi pada kita sebab kita yang introduce dia. Okey, inilah kelebihan singkat Tuan Wah. Bila kita dah daftarkan ramai orang, katakanlah kita daftarkan ramai orang, ibu ni dia pun nampak peluang, dia daftarkan kawan-kawan dia. Bawah ID dia. Dia pun ada ID. Semua orang ni ada ID. Okey. Ibu ada ID, dia daftarkan bawah ID dia kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia ni, automatik dia adalah tier 2 kita. Tier 2, syarikat tetap bayar juga. Syarikat akan bayar kita 2%. Katakanlah kalau kawan ni dia top up RM10, darat 2%. Kita tak pasal-pasal dapat 2%. Sikit, memang sikit. Tapi soalan cuba kita tanya, orang-orang ni kita kenal ke? Kita tak kenal. Ibu kita yang sibuk cerita pada dia, sibuk daftarkan dia. Kita tak kenal. Kita tak kenal siapa dia, kita tak tahu pun dia daftar. Tapi tak pasal-pasal, dia top up, tak pasal-pasal kita dapat komisen. Luar biasa tak luar biasa, kawan-kawan? Ini saya panggil pendapatan pasif. Duit dapat percuma. Okey? Katakanlah kalau dia top up RM30, kita dapat RM30 pula. Sorry. Okey, susah nak kira. Top up RM50, dapat 2%. Okey, maknanya kita dapat apa? Kita dapatlah lebih kurang berapa persen ni? Aduh, saya pun RM1. RM1 lah kan? RM1. Maaf. Okey, 2% RM1 lah. RM1. Okay, kita dapat RM1. RM1. Okey. Kalau katakanlah kalau dia top up 100, kita dapat 2%. Kita dapat RM2. Jadi tak kira berapa nilai dia top up pun, kita tetap akan dapat duit. Katakanlah kalau mak kita ni rajin daftarkan ada 30 orang, 50 orang ke sini, semua kita akan dapat tuan-tuan. Semua kita akan dapat. Inilah kelebihan Tuan Wow. Tuan Wow akan bayar kita tanpa had. Sebab di sini pendaftaran dia adalah tanpa had juga. Infinity. Tiada had. Katakanlah dalam banyak-banyak ni, kawan ni daftarkan dekat sini. Dia pun rajin juga daftarkan. Ada seorang daftarkan ramai. Di sini adalah tier 3 kita. Tier 3 syarikat tetap akan bayar juga iaitu sebanyak 7%. Katakanlah kalau top up RM10, tak pasal-pasal kita dapat 7%, kat sini kita dapat 7%. Kalau dia top up RM50, tak pasal-pasal kalau 7% kita dapat, kita akan dapat RM3.50. Kalau dia top up RM100, tak pasal-pasal 7% kita dapat RM7. Bayangkan tuan-tuan. Lagi banyak komisen. Orang cakap, kenapa lagi banyak? Syarikat nak bagi kita banyak. Kita ambil je lah kalau dia bagi kita 1%. Mengigau kita, kan? Jadi, tuan-tuan, nampak tak? Konsep dia dekat sini, tuan-tuan. Kerja tuan-tuan, ramaikan saja dekat sini. Bila tuan-tuan ramaikan dekat sini, okey. Bila tuan-tuan ramaikan saja dekat sini tuan-tuan ramaikan, dia akan berkembang dekat bawah ni. Dia akan bawa lagi ramai kat bawah. Bila sini dah lagi ramai, okey. Bila sini dah lagi ramai, dia akan berkembang pula dekat nombor 2. Nombor 2 ni akan lagi berkembang. Dia akan lagi berkembang. Jadi kerja kita ramaikan saja dekat tier 1. Lama-lama dia akan berkembang kat tier 2. Lama-lama dia akan berkembang kat tier 3. Sampai satu masa kita akan menerima komisi tu sangat banyak. Kalau kita tengok di sini kawan-kawan.
Kalau kita tengok dekat sini, commission memang sikit. 50 sen, RM2.50 sen, RM5, RM20 sen, RM1, RM2. Dia sen-sen tuan-tuan. Dia sen-sen. Jadi, konsep dia, kita kena main apa? Kita kena main volume. Kita kena ramaikan pelanggan kita. Bila kita ramaikan pelanggan kita, satu masa makin lama dia akan makin membesar sampai satu tahap kita tak akan boleh berhentikan pendapatan kita tu. Takkan kita nak WhatsApp seorang-seorang, tuan, tolonglah jangan top up handphone ni. Tolonglah jangan top up handphone ni. Jangan top up. Aku dah tak nak commission. Tak boleh tuan-tuan. Commission akan terus masuk setiap bulan. Sebab manusia akan terus guna handphone. Dia akan terus top up. Tuan-tuan bayangkan. Okay. Ini bila dah berkembang, tuan-tuan tak kenal tu dua grup ni, tier 2, tier 3, tuan-tuan takkan kenal. Tapi dia top up, tuan-tuan tak pasal-pasal dapat duit. Dia boleh top up di mana saja tuan-tuan. Dia tak payah cari tuan-tuan pun. Katakanlah kalau tuan-tuan duduk dekat KL. Saya duduk KL. Tuan-tuan ada orang duduk Sabah. Mak tuan-tuan tu, mak kepada kawan, dia yang daftarkan kawan tu dekat Sabah. Sabah ni, dia pergi top up dekat kedai DG dekat area Sabah tu. Dia top up RM100. Tuan tak pasal-pasal, tak kenal dia, pun dapat commission. Berapa? Disebabkan dia tu adalah tier 3 tuan-tuan, tuan-tuan dapat commission 7%. Tak pasal-pasal dapat RM7 free. Ini baru seorang tuan. Kalau 2 orang, kalau 10 orang, kalau 100 orang, kalau 1000 orang, bayang tuan-tuan, tiap-tiap bulan 7,000 masuk. Ini yang saya nak nampakkan kepada rakan-rakan semua. Setakat ni faham tak penceritaan saya? Okay. Jadi konsep dalam bisnes ni sangat simple. Ini baru asas. Jadi tuan-tuan kena nampak. Konsep kita ramaikan. Sebab itulah saya kata, dalam penceritaan yang saya nak tekankan dekat sini kawan-kawan. Yang pertama, kita akan dapat duit sangat banyak. Sebab apa? Kita akan main volume. Ada orang kata, bisnes ni sen-sen. Memang sen-sen tuan-tuan. Memang sen-sen. Tapi bila tuan-tuan main volume, satu masa bila dia dah jadi banyak, dia tak akan berhenti terus bagi tuan-tuan duit yang sangat banyak. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab orang tak akan berhenti guna handphone. Tuan-tuan tak akan boleh stop kan. Tapi kalau tuan-tuan jual satu barang, yang nak jual satu barang tu memang untung banyak. Tapi nak jual satu barang tu punya azab. Sebab kalau tuan-tuan nak dapat untung banyak, barang tu harga dia mestilah mahal. Contoh, tuan-tuan nak jual barang tu untung RM1,000. Mestilah barang tu harga dia RM500. Mestilah harga barang tu RM2,000. Barulah tuan-tuan boleh dapat at least RM1,000 untung. Mana boleh tuan-tuan jual barang RM10 dapat untung RM1,000? Tak boleh. Jadi bayangkan, tuan-tuan nak jual barang, satu barang harga RM2,000. Tuan-tuan boleh jual. Jual barang RM12 pun terkicit-kincit, nak jual barang RM2,000. Jadi, kita jual barang biar yang murah. Untung biar kecil. Tapi satu masa, bila dia dah besar, dia tak akan berhenti. Kalau tuan-tuan jual barang satu barang RM2,000, memang dapat untung RM1,000. Sampai bila tuan-tuan nak jual barang RM2,000? Itu yang saya nak masukkan. Yang kedua, pendapatan tuan-tuan akan dapat terus tanpa henti setiap bulan. Sebab apa? Sebab orang akan terus guna handphone tuan-tuan. Tuan-tuan dah tak kenal dah. Satu masa, orang tu akan terus je guna. Tuan buat atau tak buat, duit tetap dapat kan. Saya bagi contoh, ada seorang kenalan, saya kenal. Nama dia Nizam. Orang panggil dia Nizam Bijak Niaga. Okey. Ditakdirkan dia dah meninggal dunia. Dia buat bisnes ni lagi awal daripada saya. Dan dia dah meninggal dunia. Dia tinggalkan isteri. Asal dia adalah seorang pemandu teksi. Dan sehingga sekarang, isteri dia masih menerima komisen hasil usaha suami dia waktu suami dia hidup. Sebab apa? Yang meninggal itu adalah diri arwah si Nizam tu. Tapi pelanggan-pelanggan dia sampai sekarang masih nak guna handphone dan dia masih top up. Setiap bulan komisi tu masih masuk ke dalam account bank. Account bank tu kalau kita sudah meninggal dunia, kita boleh tukarkan account bank kita tu kepada account bank waris. Maksudnya kalau kita meninggal dunia, duit tu terus dapat tuan-tuan. Bayangkan kalau kita buat bisnes, kita bekerja, kalau kita meninggal dunia, tak payah cerita meninggal dunia, kita sakit, kita tak mampu teruskan hidup, kita tak mampu teruskan kerja. Bos kita akan terus bagi kita duit ke? Din, ni aku bagi kau duit, tak apalah, kau rehatlah. Sampai bila-bila aku akan terus masukkan kau gaji setiap bulan. Tuan-tuan, tak masuk akal tuan. Tak akan dapat punya macam tu. Okey. Sebab itu saya kata kita buat bisnes ni, buat betul-betul. Income yang kita dapat bukan saja untuk diri kita, bahkan untuk waris kita sekali. Okey, clear tuan-tuan? Clear? Sangat simple. Okey. Alright. Yang seterusnya, saya akan explain.
Kenapa saya kata bisnes Stonewall ni unik berbanding dengan bisnes lain? Kenapa bisnes Stonewall ni sangat hebat? Dia punya program dia berbanding dengan program-program yang membayar orang serupa macam program Stonewall. Sebenarnya, singkat Stonewall ni bukan tak ada singkat lain yang buat program yang mana kalau ajak orang guna singkat tu dia dibayar. Ada. Tapi tak sehebat Stonewall. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab Stonewall pembayaran komisen dia sangat tinggi. Pertama, Stonewall pembayaran komisen sangat tinggi. Number one in the world. In the world. Bukan Malaysia tau. Dalam dunia. Tak ada siapa lagi boleh bayar komisen setinggi Stonewall. Yang kedua, apa sebab dia? Sebab Infinity Commission. Nanti saya tunjuk apa Infinity Commission ni. Tak ada lagi telco yang boleh bayar komisen sampai Infinity. Katakanlah ini tuan, yang saya cakap tadi kan, tuan-tuan daftar singkat RM12.50, tuan-tuan adalah light member. Light member. Siapa yang daftar singkat RM12.50, dia adalah light member. Rank dia adalah light member. Rank dia. Bila kita kata rank light member, tier 1, tuan-tuan akan dapat berapa? Tier 2, tuan-tuan akan dapat berapa? Dan tier 3, tuan-tuan akan dapat berapa? Tier 1, tuan-tuan akan dapat komisen sebanyak 5%, macam saya cakap tadi. Tier 2, tuan-tuan akan dapat 2%. Dan tier 3, tuan-tuan akan dapat 7%. Itu rank light member. Sebenarnya, apabila komisen tuan-tuan sudah cecah RM70, tuan-tuan akan upgrade kepada push member. Tapi komisen kena cecah RM70. Tuan-tuan buat bisnes ni sampai komisen cecah RM70, maka tuan-tuan akan upgrade kepada push member. Bila tuan-tuan jadi push member, berapa komisen tuan-tuan? Dia akan naik kepada 7%. Dia akan naik kepada 7%. Dan sini dia kekal 2%. Dan sini dia akan naik kepada 9%. Nampak? Komisen dia dah bertambah. Lagi tinggi tuan-tuan punya komisen, tuan-tuan punya rank akan dinaikkan. Dia macam pangkat lah. Awal-awal dulu, mak dispatch, naik kerani, naik supervisor, naik manager. Ada macam tu lah. Kalau tuan-tuan punya komisen capai, alamak, minta maaf. Kita bagi warna lain lah. Kalau komisen tuan-tuan capai RM100, tuan-tuan akan naik kepada Biz member. Rank tuan-tuan Biz member. Apa kelebihan Biz member? Senang saja. Komisen tuan-tuan dekat sini akan jadi 10%, sini akan jadi 3%, dan sini akan jadi 13%, tuan-tuan. Ini adalah komisen yang paling tinggi yang tiada telco lain pun berani tawarkan. Total dekat sini, komisen tuan-tuan adalah 26%. 3 campur 13 campur 10, 26%. Sini, komisen tuan-tuan total dia bayar adalah sebanyak 9-18%. Sini, komisen tuan-tuan dia bayar sebanyak 7-9-14%. Nampak? 26% tuan-tuan dapat. Bukan sikit tuan-tuan. Hampir 2 kali ganda daripada light. Tapi kat sini komisen tuan-tuan kena cecah 100. Kalau tuan-tuan rasa, alamak lambatlah nak cecah 100, boleh tak aku nak terus naik Biz member? Boleh. Kalau tuan-tuan nak terus jump kepada Biz member, boleh. Tuan-tuan isi RM100 dalam tuan-tuan punya wallet, buka MyWa Apps, isi RM100 dalam wallet, tuan-tuan boleh upgrade kepada rank Biz. Tapi dia akan tolak lah RM100. So dia charge terus RM100, tuan-tuan telah bermula dengan komisen 10, 3, 13. Jadi tuan-tuan ada pilihan. Sama ada nak tunggu komisen cecah 100 baru naik Biz secara automatik percuma, ataupun tuan-tuan nak cepat, isi duit terus dalam wallet, upgrade terus kepada Biz. Kalau orang tanya saya, bang, saya nak pilih yang mana? Kalau saya jenis agresif. Saya keluarkan duit dulu sebab saya nak cepat. Ada orang dia nak slow, asalkan selamat. Ada orang nak cepat. Macam saya pilih jalan cepat. Terpulang kepada rakan-rakan semua. Ada orang tanya, komisen sampai sini ke? Komisen takkan sampai sini, tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat komisen yang lebih tinggi. Apabila komisen tuan-tuan cecah 200, yang ini tak boleh beli. Yang ini kena cecah. Komisen kena cecah 200. Tuan-tuan akan naik kepada rank JC. Rank JC, masih itu komisen tuan-tuan akan jadi berapa? Komisen kekal, dekat sini dia kekal. Dia kekal 10%, 3%, 13%.
Okey, kita ambil komisen daripada BIS 10, 3, 13. 10, 3, 13. Okey. So kita maintain komisen yang sama 10, 3, 13 sebab masa ni kita dah BIS. Okey. So bila komisen kita cecah saja 200, maka kita punya komisen dia akan jadi tambah 1%. Dia akan tambah 1%. Tak maaf, 1%. Dia akan tambah dengan 1%. Dan lebih hebatnya, ini adalah infinity. Okay. Infinity. Infinity maksudnya tier 4 sampai lantai. Tier 4 sampai infinity. Sampai lantai. Kalau ada berkembang-berkembang kat bawah-bawah tu, kita tak dapat kalau BIS member. Kita akan dapat 0%. Kita tak dapat apa-apa lah. Kalau saya dah daftarkan adik saya daftarkan akak saya daftarkan abang saya. Bawah abang saya tak dapat dah. Saya dapat sampai tier 3 saja. Tapi kalau saya upgrade kepada JC, saya akan dapat pada tier 4 sampai lantai. Berapa komisen saya akan dapat? Syarikat akan bayar saya 1%. Maknanya daripada tier 4 sampai lantai, sesiapa saja yang top up, saya akan tetap dapat 1% daripada dia. Ini gila tuan-tuan. Bayangkan kalau rangkaian tuan-tuan membesar, dia merebak. Tuan-tuan pun dah tak sedar dah. Barang RM12, orang senang jual. Tahu-tahu komisen tuan-tuan dah banyak. Ini, JC. Kalau tuan-tuan naik, okey, bila komisen tuan-tuan dah cecah pula, RM500. Buat dah cecah 500, automatik syarikat akan naikkan tuan kepada rank service center. Service center komisen lagi gila tuan-tuan. Dia akan tambah 2.5%. 2.5%, 2.5% dan infinity 2.5%. Okey. 2.5% tu dia akan tambah daripada sinilah. Daripada sini. Daripada BIS member. Dia akan tambah daripada BIS member. Okey. Daripada BIS member. Bukan daripada JC, daripada BIS member. So maknanya tier 1 akan dapat 12.5, tier 2 akan dapat 5.5 dan tier 3 akan dapat 15.5. 13% campur 2.5 jadi 15.5. Dan tier 4 sampai lantai semua tuan-tuan akan dapat 2.5. Lagi gila. Maknanya daripada 1% naik ke 2.5%, maksudnya naik 2.5 kali ganda. Ini service center. Ada lagi tinggi tak? Ada lagi tinggi tuan-tuan. Iaitu kalau komisen tuan-tuan dah cecah RM3,000, okay, tuan-tuan akan naik kepada branch center. Saya adalah branch center. Pangkat paling tinggi. Okay, rank paling tinggi. Yang mana kalau rank paling tinggi, tuan-tuan punya komisen akan ditambahkan sebanyak 5%. Semua 5%. Dia akan tambah daripada BIS member lah. Dia akan tambah daripada BIS member. Dia akan tambah daripada BIS member. Okay. 5%. Dan infinity pun tuan-tuan akan dapat 5%. Bayangkan tuan-tuan. Tier 4 sampai lantai, tuan-tuan dapat 5% setiap seorang. Orang tu top up 100, tuan dapat RM5. Orang tu top up RM50. Tak pasal-pasal tuan dapat RM2.50. Entah siapa-siapa dah tuan tak kenal. Memang banyak gila kau-kau ni tuan. Kalau tuan-tuan kira komisen tuan-tuan dekat sini, saya tunjuklah, saya kira komisen jangan ngigau dah lah. Okey. Alamak. Ni apa hal pula ni? Okey, saya tunjukkan. 5, 10, 15. 15% campur dengan komisen BIS member 26%. Okey. Ini 26%. 10, 3, 13, 26%. Campur 5, 10, 15 campur 15%. Okey. Tak nak kira infinity. So 15%. Okey. Campur dengan 15%, campur dengan 26%. Total dekat sini tuan-tuan akan dapat komisen 41%. Bayangkan branch 41%. Okey. Seorang top up RM100, buta-buta kita dapat lebih kurang dalam RM41. Betapa banyak ni syarikat bayar kita. Sebab itulah saya kata, dalam Tun Wow adalah company telco yang membayar komisen paling banyak dekat dalam dunia. Tak ada lagi syarikat telco yang mampu banyak bagi sebanyak Tun Wow. Okey. Bayangkan tuan-tuan. Gila tuan-tuan. Jadi apa fokus tuan saya nasihatkan? Fokus kita untuk tuan-tuan yang baru bermula, fokus upgrade kepada JC dahulu. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab tuan-tuan nak makan komisen infinity.
Kita nak makan komisen infinity, kita kena at least jadi GC. Sebab itulah tuan-tuan kena pulun bagi komisen 200. Dah komisen 200, fokus naik ke AC. Komisen 500. Masa tu infinity tuan-tuan akan jadi 2.5. Lepas tu baru tuan-tuan fokus kepada naik BC. Okay, itu paling penting. Jadi fokus naik center. Sebab kalau selagi tuan-tuan tak center, tuan-tuan hanya makan komisen pada tier 1, 2 dan 3 saja. Memang tak banyaklah komisen. Kalau tier 1, 2 dan 3 saja. Dia kena tier 4 sampai lantai. Saya tunjukkan komisen saya kepada tuan-tuan. Pada bulan pertama, pada tahun 2014 dulu, okay, saya tunjukkan secara live je lah. Okay. Saya tunjukkan dekat sini je bagi tuan-tuan nampak. Okay. Sekejap. Okay. Senang. Tuan-tuan nampak tak benda ni? Edit. Okay. Nampak tak? Saya buka besar-besar sikit. Okay. Saya buka bagi besar bagi tuan-tuan nampak. Kalau tak nampak, saya bagi lagi jelas lagi. Okay, nampak? Okay. Saya screenshot. Okay, nampak? Ni. Pada awal dulu, bulan November, okay, saya mula dalam bisnes ni. Komisen saya masa tu RM53.60 saja pada bulan November. Masuk pada bulan Disember, dia dah mula melompat. Okey, alamak. Macam mana saya nak? Macam nak padam ni? Tak apalah. Dia dah mula melompat sampai RM635. Ini masa saya dah mula naik service center. Sebab itulah komisen saya daripada 600 dia jadi 1,800. Nampak? Sebab hebatnya pendapatan bila kita jadi center. Sebab tu saya nak rakan-rakan semua fokus upgrade kepada center. Sebab itu sangat luar biasa. Pendapatan kita baru akan besar. Masuk bulan Februari dia jadi 3,000, 4,000, 5,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 sampai Oktober 2015. Okey, 2015 dia dah jadi 8,000. Ini pendapatan bulanan tuan-tuan. Bulanan. Bulan-bulan dia masuk RM8,000. Masa RM8,000 ni saya naik branch tuan-tuan. Saya naik branch. Tuan-tuan tahu apa jadi bila naik branch? Pendapatan dia melompat jadi RM10,000, masuk RM15,000, jadi RM17,000, RM18,000, jadi RM23,000. Bayangkan tuan-tuan. Satu bulan, duit masuk lebih kurang dalam RM23,000. Dan dalam masa setahun saja, dia dah jadi kat sini saya tulislah, dia tak clear. Dia jadi dalam lebih kurang dalam RM36,000. Sebulan tuan-tuan. Buat apa tuan-tuan? Saya tunggu orang top up saja. Tiap-tiap bulan, orang top up, duit masuk RM36,000. Hebat tuan-tuan. Okay, sangat luar biasa. Ini yang saya nak nampakkan kepada kawan-kawan semua. Benda ni. Okay, benda ni sangat luar biasa. Tuan-tuan kena nampak apa yang saya ceritakan ni. Okay, alright. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan pula. Okay, komisen yang terkini saya. Yang terkini kejap. Saya tak tahulah sama ada simpan lagi ke tidak. Okey, tapi saya cuba tunjukkan kalau ada lah. Okey, kalau ada. Okey. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Ke ni. Ini kereta. Okey. Okey. Tuan-tuan tengok ni. Saya tak tahu tuan nampak ke tak, tapi saya cubalah buka dengan jelas supaya tuan-tuan nampak. Okey. Oh, sorry. Allah, gambar anak pula. Aduh. Sekejap. Tak apalah tuan. Saya tunjukkan secara live je. Okey. Sekejap.
Saya ambil daripada handphone saya je senang. Tadi saya tunjuk last pendapatan saya adalah 36,000 kan. Okay. 36,000. Okay, right. Nanti saya tunjukkan tuan-tuan pendapatan secara live. Okay, siap. Alright. Ini adalah pendapatan yang masuk pada 22 Jun. Okay, 22 Jun 2020. Masuk lebih kurang dalam 43,000. Ini baru satu akaun tuan-tuan. Okay. Sebenarnya, bulan Julai, dia masuk lebih kurang 27,000. Okay. RM400, 46,000. Okay. Sebenarnya pendapatan keseluruhan saya lebih kurang dalam 106,000 macam tu. Tuan-tuan, ini adalah pendapatan jual SIM card tuan-tuan. Bukan saya jual tuan-tuan. Saya jual ataupun saya tak jual, saya tetap akan dapat komisen ni. Sebab apa? Komisen ni adalah daripada top up pelanggan. Bukan daripada saya jual SIM card. Kalau bulan ni saya tak jual satu keping pun, saya tetap masuk komisen ni sebab orang akan terus top up. Okey. Berapa tuan-tuan saya daftarkan untuk dapatkan pendapatan 6 angka tu? Saya daftarkan lebih kurang dalam 500 orang saja. 500 orang tuan-tuan daftar, income tuan-tuan 6 angka, confirm. Okey. Itu yang saya nak nampakkan kepada rakan-rakan semua. Jadi, dalam bisnes ni kawan-kawan, market kita, okey. Market kita, pengguna handphone, pengguna handphone dekat dalam Malaysia ni, okey, kita ada 30 juta orang. Tuan-tuan, saya nak buka minda tuan-tuan sebenarnya. Saya nak buka minda tuan-tuan. Okey. Kita tak perlu 30 juta orang. Kita tapis. Orang yang kata line Digi tak elok, okey, kita buang. Orang yang kata top up RM50 mahal, kita buang. Orang yang kata plan 89 gig sikit, kita buang. Orang yang suka postpaid, kita buang. Orang yang apa lagi dia kata, apa benda lah dan lain-lain. Jadi semua ni kita buang. Kita tapis tuan-tuan, kita tapis. Bayangkan tuan-tuan, daripada 30 juta orang, kita buang semua ni. Ini kita tak nak, orang ni kita tak nak, orang ni kita tak nak, orang ni tak nak, orang yang bagi alasan-alasan ni, ini semua kita tak nak. Okey? Orang yang bagi alasan-alasan ni kita tak nak. Daripada 30 juta, berapa kita nak buang tuan-tuan? Berapa kita nak buang? Kita nak buang separuh. 15 juta kita buang. Boleh? Ada baki lagi 15 juta. Tak cukup. Okey, kita buang 10 juta. 5 juta saja tinggal. Yang tak ada alasan-alasan tu. Masih banyak lagi tuan. 5 juta masih banyak lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya daftarkan 500 orang je. Income saya 106,000 sebulan. Tuan nak income berapa? Daftarkan 5 juta. Saya takut tuan jadi gila je. 106,000 sikit ke banyak? Sebulan. Kalau tuan-tuan rasa banyak, itu saya daftarkan hanya berapa orang tuan? Saya daftarkan hanya 500 orang sahaja tuan. Bukan 5 juta orang, 500 orang sahaja. 5 juta, potong. Tuan-tuan nak berapa? 1 juta. Masih banyak. 500 je, 6 angka dah. Berapa? 100,000. Masih banyak. 500 je. 1,000. Masih banyak tuan-tuan. Masih banyak. Jadi itu sebabnya saya bagi tuan-tuan, market kita terlalu luas. Tuan-tuan bayangkan. Setiap hari, kita ada kelahiran bayi baru. Setiap hari bayi baru dilahirkan. Esok bayi tu bila dia besar sikit, dia akan pakai handphone. Bila dia dah jadi budak kecil, dia akan pakai handphone tuan-tuan. Budak sekarang ni umur 4 tahun, 5 tahun pun dah ada handphone sendiri dah. Mak bapak dah bagi. Esok handphone yang dia pakai tu, dalam tu tak ada SIM card ke? Confirm ada SIM card. Macam mana dia nak guna handphone? Mesti ada SIM card. Soalnya SIM card apa dia pakai? Jadi tuan-tuan bayangkan, orang tua dia akan terus guna handphone sampai bila-bila, sampai tua selagi dia tak meninggal dunia. Orang muda akan terus dilahirkan. SIM card akan terus digunakan. Market kita tak akan habis tuan-tuan. Market tak akan habis. Tak akan habis tuan-tuan. Tak akan habis punya.
Tuan-tuan bayangkan, 30 juta tu masih sikit. Tuan-tuan nak 500 orang saja. 500 orang tuan-tuan. 500 orang. Tuan-tuan daftar. Income tuan-tuan 6 angka sebulan. Saya nak tengok apa tuan buat dengan duit tu nanti. Betul ke tak betul tuan-tuan saya tunjuk? Saya dah tunjuk kat tuan-tuan sendiri bukti komisen yang masuk dalam akaun bank saya. Okey. Komisen yang masuk dalam akaun bank saya. Ini yang saya daftarkan berapa orang tuan-tuan? Ni. Semua total ni. Saya daftarkan berapa orang semua tuan-tuan? Saya hanya daftarkan 500 orang saja pada tier 1 saya. 500 orang saja. Jadi tuan-tuan, buka minda. Buka minda tuan-tuan. Okey. Benda ni adalah satu peluang yang sangat besar. Jangan kita pedulikan orang yang cakap masalah line ke apa semua tu. Tak penting. Kita cari orang yang betul-betul sesuai dengan kita. Fokus daftarkan 500 orang aktif, kita kaya raya. Saya bagi target lagi kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan daftarkan 30 orang pelanggan, okay, customer, komisen tuan-tuan akan dapat dalam sekitar 200 ke 300 ringgit. Ini komisen apa tuan-tuan? Ini komisen sampai mati punya. Maksudnya, saya nak kata kat sini, ini komisen pasif. Tiap-tiap bulan, tuan-tuan akan terus dapat selagi dia top up. Selagi dia guna handphone, tuan-tuan akan terus dapat. Melainkan tiba-tiba dia tukar mood, dia nak pakai walkie-talkie. Itu lain lah, tuan-tuan tak akan dapat. Tapi mustahil. Okay. Kalau tuan-tuan daftarkan 100 orang saja customer, tuan-tuan akan dapat lebih kurang dalam 1,000 ke 3,000 ringgit komisen. Ini komisen sampai mati tuan-tuan. Selagi orang tu guna handphone, selagi tu tuan-tuan akan terus dapat komisen. 100 orang, 30 orang ni, tuan-tuan nak kena daftar bila? Sampai tiap-tiap bulan ke kena daftar? Tak payah daftar tiap-tiap bulan. Sekali seumur hidup sahaja. Bukan kena jual tiap-tiap bulan 30 orang, 100 orang. Sekali seumur hidup. Kalau tuan-tuan tak mampu buat dalam masa sebulan, buat dalam masa 3 bulan. Tak mampu buat dalam masa 3 bulan, buat dalam masa setahun. Enjoy. Enjoy bisnes ni tuan-tuan. Enjoy. Yang penting tuan-tuan buat. Tuan-tuan dah nampak dah masa depan tuan-tuan macam ni. Aku daftar 100, income aku akan dapat 4 angka, tak akan berhenti. Tuan-tuan sepatutnya tanam mindset yang macam tu. Baru tuan-tuan boleh berjaya dalam bisnes ni. Sama juga dengan saya. Daripada tahun 2014 saya bermula. Dulu saya berazam nak dapatkan 400 orang saya daftar. Saya ambil masa 3 tahun untuk saya buat. Sampailah 2017 saya dapat 400 orang. Masa tu barulah komisen saya mula rasa 40k sebulan. Masuk tahun 2020, saya daftarkan 500 orang. Masa tu komisen saya 100,000 sebulan. Jadi, kita sebenarnya tak perlu nak cepat-cepat buat apa. Just enjoy. Yang penting kita jangan berhenti. Itu saja tuan-tuan. Jangan berhenti. Buat terus. Sampai satu masa kita akan dapat komisen besar. Dan komisen ni dia tak akan berhenti tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Jual 30 singkat. Okay. Dapat 200. Saya bagi contoh lah. Paling kecil. Dapat 200. Jual 100 singkat. Tuan-tuan akan dapat income lebih kurang dalam 4 angka. Saya bagilah contoh 1,500. Tuan-tuan bagi contoh jual apa? Jual 30 handphone. Berapa tuan-tuan nak cakap untung? 15,000. Bagi contoh. Jual 100 singkat. Handphone. Dapat berapa untung? Contoh 30,000. Okey. Tuan-tuan bayangkan. 100 handphone dah jual. Nak dapat untung 30,000. Tuan-tuan kena jual setiap bulan. Setiap bulan kena maintain, baru terus dapat duit. Okey. Baru terus dapat duit. Yang ini tuan-tuan, jual ini sekali saja. 1,000 ni masuk tiap-tiap bulan. Tuan tidur pun masuk. Jadi tuan-tuan kena pilih. Tuan-tuan nak income pasif atau ke income pasif. Okey. Tuan-tuan kena tahu. 10,000 income aktif. Okey. Dan 1,000 income pasif adalah 10 income pasif adalah 10 kali ganda lebih baik dari 5,000 income aktif. Kalau tuan-tuan boleh kerja gaji 3,000 sekalipun, tapi kalau income tu income aktif, income pasif gaji yang RM300 pun lebih baik daripada tuan-tuan punya gaji yang 3,000 tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab income 300 yang tuan-tuan dapat tu pasif.
Kalau tuan sakit, income tu terus ada. Tapi income aktif, kalau tuan ada 3,000 sekalipun, tuan-tuan sakit, tuan-tuan diberhentikan kerja, tuan-tuan cuti tanpa gaji, berlaku COVID, tuan-tuan kena work from home, gaji potong separuh, ini tak ada bawa apa-apa makna pun. Jadi sebab itu saya kata, kita kena ada income pasif. Sebab apa? Sebab kita tak akan bekerja sampai kita mati, tuan-tuan. Itu yang saya nak menampakkan kepada rakan-rakan semua. Nampakkan potensi dalam bisnes passive income. Alright? Saya harap tuan-tuan faham daripada penjelasan saya lah. Okey. Setakat